Gate TV KPM. Okey, jadi insya-Allah pada segmen ini kita akan buat sedikit kesimpulan apa yang telah kita pelajari sepanjang perbincangan kita berkaitan surah An-Naml. Ya. Yeah. Kalau kita yang pertama sekali kita tengok betapa cantiknya Allah jadikan seorang nabi tu, kehidupan seorang nabi dan perjalanan hidup seorang nabi dan seorang dakwah tu. Kita tengok yang pertama sekali ketika bertemu dengan burung hudhud tu. Betul. Nabi Sulaiman tak terbunuh sampai-sampai. Dia tanya kenapa. Bertanya dahulu ya. Bertanya dahulu. Betul. Dan apa-apa pun kita bertanya dahulu. Kenapa? Jadi kita amalkan bertanya soalan bertanya kenapa ni dan kita akan dapat merungkai banyak perkara. Setuju. Setuju. Okay. Yang kedua kita tengok di situ bagaimana seorang nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul, dia tak suruh orang lagi besar. Tak suruh, padahal dia boleh suruh Ifrit, kau tolong hantar surat ni pergi jumpa ni. Tapi dia kata memandangkan dia bagi tanggungjawab pada Hudhud yang pertama sekali bertemu dengan kerajaan Sabak ni, penemuan dia kata, okey, ini tanggungjawab engkau. Dakwah ni engkau ada saham. Dia bagi surat tu pada Hudhud untuk sampaikan pada ni. Dan begitu juga bagaimana seorang nabi menjadikan satu imbang yang mana untuk meleraikan satu ketegangan antara dua bangsa, bangsa manusia dengan bangsa jin. Betul. Mana saling dan mencabar tu, lalu dia kata, okey, mari kita bersyukur pada Allah. Jangan jadi batu api Ustaz Jangan jadi batu api. Kalau kita gaduhkan lagi. Jadi jangan kata, dan satu pengajaran bagi kita dalam segala urusan ni, kalau kita rasa kita down ke, ataupun kalau kita rasa kita lebih ke, yang pertama kita ingat bersyukur pada Allah. Bila kita berada di bawah, kita melihat orang yang lagi kurang daripada kita. Betul. Bila kita berada atas, kita tahu ada orang di atas kita dan kita bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Itulah kelebihan yang mana Allah ceritakan dalam surah An-Naml ni. Baik Ustaz. Okey. Secara kesimpulan ni, surah An-Naml ni, saya ulang sekali lagi, terdapat 5 aspek utama yang dibincangkan surah An-Naml. Yang pertama sekali berkaitan dengan kabar gembira kepada orang beriman dan juga peringatan kepada orang kafir. Yang ini diulang-ulang banyak kali dalam Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kita dan sama-sama kita doa, ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang beriman dan jauhkan aku daripada menjadi orang kafir. Dan seterusnya kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang mana kita tahu kisah-kisah para nabi diceritakan dalam Al-Quran ini sebagai refleks bagi kita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, refleks apa yang berlaku pada zaman tersebut. Seandainya kisah tu dinyatakan dalam Al-Quran, maka ada pengajaran bagi kita. Ya. Kisah tu tidak dinyatakan secara sembrono. Dan kisah juga menyatakan kelebihan Al-Quran dan kenabian Nabi SAW dan bukti kekuasaan Allah dan perintah mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir sekali peristiwa hari kiamat, yang mana Allah menyatakan bahawa hari kiamat itu pasti berlaku dan mana supaya kita beriman pada hari kiamat dan sentiasa berpada-pada dalam amalan kita dan mengejar dan jadikan bumi ini sebagai mazra'ah, sebagai tempat untuk kita bercocok tanam untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Okey, mari kita uji minda sedikit. Boleh Ustaz. Okey, tadi kita dah belajar. Kita tengok, kita dah bincang secara panjang lebar berkaitan surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman. Okey, soalan yang pertama, uji minda. Kenapakah surah ke-27 daripada Al-Quran yang merupakan surah Al-Madaniyah dinamakan sebagai surah An-Naml? Kerana surah bersempena dengan kisah semut pada ayat 18 hinggalah ayat yang ke-19 Ustaz. Okey, betul. Betul Ustaz Betul. Okey. Berapa Ustaz markah untuk saya? Ya, ini memandangkan soalan tu direct. Okey. Saya kurangkan sikit. 2 markah je. 2 markah. 2 markah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey. Soalan yang kedua. Apakah punca burung hudhud tidak dapat menghadiri perhimpunan yang dijalankan oleh Nabi Sulaiman? Kerana burung hudhud ketika itu dia pergi ke satu negeri iaitu negeri Sabak. Yang mana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balqis. Betul ke Ustaz? Betul, tapi boleh tambah sikit. Dan ketika itu apabila ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa engkau tak datang? Rupanya kata burung hudhud, aku tak datang sebab aku pergi ke satu negeri yang ketika itu kaumnya menyembah matahari. bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nampak kat situ kritikal tu kisah dia. Kalau setakat nak jalan-jalan kata,
kenapa tak datang? Aku pergi Sabak. Pergi Sabak. Pergi Tak ada Sabak. sebab dia. Macam, apa Sabak apa? Lepas tu kata, tu ratu yang pimpin. Itu benda tu tak kuat lagi. Tapi bila nampak kritikal berkaitan dengan dakwah ni, dia bila ada unsur-unsur ketuhanan, unsur kesyirikan tu, nampak, ini nampak peri penting tu. Maknanya apa yang dilakukan oleh burung hut ni adalah merupakan satu elemen penting. Dan begitu juga, sebab itulah kisah ini dinyatakan direkodkan dalam Al-Quran. Faham. Sebab apa? Ada unsur-unsur dakwah dan juga ada unsur berkaitan tauhid dalam kisah tersebut. Kalau setakat burung hut pergi saja itu, tak cerita dah kan? Betul. Makan angin orang kata kan. Makan angin lah. Kenapa tak tahu saja je lah. Allah tak cerita. Tapi sebab ada unsur-unsur kata, satu kaum memang hingga menyebabkan kaum Balkis tu, banyak asbab tu, Allah tengok seekor burung yang kecil, burung hudhud. Dalam bahasa Melayu kata burung hudhud burung apa? Burung belatuk. Burung belatuk. Burung kecil je. Burung belatuk kecil je. Burung hudhud ni yang kecil tu menjadi asbab berimannya satu kerajaan Sabah. Subhanallah. Dia nak cerita bahawa hidayah ni boleh datang daripada mana-mana. Betul. Punca. Setuju, Ustaz. Okey, soalan ketiga. Bagaimanakah istana Balkis berjaya dipindahkan? Baik, ketika itu Nabi Sulaiman dia tanya kepada dia punya rakyatnya, siapakah yang boleh pindahkan istana Balkis dengan kadar segera. Ketika itu ada dua orang, Ustaz. Ada satu yang pertama Ifrit lah, ketua jin, dia kata, aku boleh pindahkan istana Balkis dengan sekali bangun. Kemudian ada seorang lagi di kalangan manusia mengatakan, aku boleh pindahkan istana Ratu Balkis sekelip mata. Iaitu seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya manusia yang berilmu ini dipilih oleh Nabi Sulaiman AS. Betul ke Ustaz jawapan saya? Betul, Alhamdulillah. Yang ini boleh bagi markah lebih sikit. Markah penuh, Ustaz. Sebab ada perbandingan. Alhamdulillah. Okey, kita bagi 5 markah. 5 markah. Terima kasih, 5 Ustaz. markah, Alhamdulillah. Okey. Dan yang soalan terakhir ni, saya serahkan pada anak-anak di rumah. Okey, soalan ni ada merupakan satu soalan yang kata kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Yang mana apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah-kisah? Terdapat berapa kisah tadi? Ada banyak kisah, Ustaz. Banyak kisah. Betul. Yang utama ada 5 kisah kan? Ya, betul. Okey. Daripada 5 kisah tersebut, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah-kisah Nabi Sulaiman AS? Jadi, anak-anak boleh sediakan jawapan dan tunjukkan, rujuklah pada guru-guru anda, guru-guru halaqah anda dan lihat apakah markah yang diberikan oleh guru-guru anda untuk jawapan yang telah anda berikan. Baik, jadi ini antara kerja rumah yang perlu dilakukan oleh murid-murid kita, iaitu pengajaran, Ustaz, yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, Ustaz. Jadi, Ustaz, bila kita dah berada di penghujung segmen ini, apakah sedikit nasihat dan juga rumusan kepada Ustaz untuk murid-murid kita? Silakan, Ustaz. Akhir kata daripada saya, jagalah Al-Quran. Kerana Al-Quran, bila kita jaga Al-Quran, Al-Quran akan jaga kita. Betul, Ustaz. Kalau kita biarkan Al-Quran, Al-Quran ni seperti unta liar, Al-Quran akan hilang daripada kita dan kita akan terkapai-kapai. Allah. Yang akhirnya rugi bukan Al-Quran atau orang lain, kita juga yang rugi. Kerana kita tak tergolong dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi yang ini menyatakan bahawa Quran ni perjalanannya berterusan. Kita belajar dan kemudian kita amal dan kemudian kita ajar. Ingat, be fast. Yang ni apa yang be fast tu? Yang ni adalah elemen yang ditetapkan oleh Temu. Be fast. B-I-F-F-A-S. Be fast. Baca Al-Quran, ingat, hafal, kemudian faham, lepas faham, fikir, lepas fikir, amal dan akhirnya sebarkan sebagai dai, insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Be fast, Ustaz. Jadi Be fast. kalau kita dah baca, kita banyak lagi tugasan yang perlu kita buat, iaitu be fast tadi, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya bersama dengan Ustaz hari ini. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya setakat ini, Ustaz? Alhamdulillah. Pada pendapat saya, Tanya okeylah. ni tak ada belanja-belanja belakang. Okay. Ni terus, Ustaz. Okey, terus. Okey. Alhamdulillah. Saya berpuas hati dengan pencapaian hakim pada hari ini. Alhamdulillah. Cuma
kita perlukan pembelajaran berterusan Betul. untuk memberikan satu jalinan ilmu dan agar kita dapat amalkan apa yang kita pelajari ni dalam ilmu-ilmu lain. Ya. Gabungkan dalam bahasa Inggeris, gabungkan dalam ilmu sastra, gabungkan dalam ilmu sains. Betul. Jangan berhenti belajar Ustaz. Jangan betul. Okey Ustaz, jadi berapakah markah keseluruhan untuk saya Ustaz? Okey, saya boleh bagi markah 87 markah. Banyak tu. Daripada 87. 100. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas markah yang diberikan dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan. Okey. Di satu laman web. Iaitu di Sumberku, betul ke Ustaz? Okey, di laman Sumberku. Hmm. Okey. Anak-anak boleh merujuk pada laman Sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan ilmu hifzul Quran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi jom kita serbu Sumberku untuk kita dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khalid Syahul Hamid, Guru Tahfiz Model Ulul Albab dari SBP Integrasi Rawang Selangor dan juga kepada murid-murid yang sudi bersama dengan kami semua hari ini. Semoga anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi. Ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM